Selamat sejahtera, saya Vanessa akan membentangkan kertas projek 2 saya yang bertajuk Hubungan Antara Gaya Pembelajaran dengan Kebimbangan Matematik dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Berikut merupakan objektif kajian, terdapat 5 objektif yang telah ditetapkan. Berikut adalah metodologi kajian yang telah dilaksanakan dalam kajian ini. Berikut adalah dapatan kajian dan perbincangan. Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti gaya pembelajaran paling dominan pelajar tingkatan 4 semasa mempelajari matematik. Di sini jelas mendapati bahawa gaya bergantung adalah gaya yang paling dominan. Pelajar yang menggunakan gaya bergantung cenderung mempunyai tahap kecerdasan matematik yang lebih rendah dan memberi tumpuan kepada perkara yang dianggap penting sahaja. Mereka juga secara konsisten melihat guru dan rakan sekelas sebagai sokongan semasa pembelajaran. Objektif yang kedua untuk mengenal pasti tahap kebimbangan matematik pelajar tingkatan 4, analisis deskriptif mendapati kebanyakan pelajar mengalami kebimbangan matematik tahap tinggi. Pelajar yang mengalami kebimbangan yang tinggi mungkin mengalami kesan ke atas prestasi mereka dalam ujian matematik kerana mereka percaya bahawa mereka kurang berupaya dan tidak memahami matematik. Objektif ketiga untuk menentukan perbezaan gaya pembelajaran pelajar tingkatan 4 semasa mempelajari matematik berdasarkan jantina secara keseluruhan, keputusan ujian T sampel tak bersandar menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam gaya pembelajaran antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Perbezaan signifikan dapat dilihat dalam gaya bekerjasama, bergantung dan melibatkan diri. Ketiga-tiga jenis gaya ini lebih kerap digunakan oleh pelajar perempuan jika dibandingkan dengan pelajar lelaki. Dalam pengajaran matematik adalah penting bagi pendidik untuk mengambil kira perbezaan ini dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk kedua-dua jantina. Objektif yang keempat untuk menentukan perbezaan kebimbangan matematik berdasarkan jantina, didapati keputusan ujian T sampel tak bersandar menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dari aspek tahap kebimbangan matematik berdasarkan jantina. Kebimbangan ini lebih ketara dalam kalangan pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki. Pelajar perempuan cenderung memiliki harapan yang tinggi terhadap diri sendiri, terutama dari segi pencapaian akademik. Mereka mungkin merasa tertekan untuk mencapai markah yang tinggi dan kecemerlangan dalam prestasi akademik termasuklah dalam matematik. Disebabkan ini, mereka mungkin mengalami kebimbangan yang lebih besar. Objektif kelima bagi menentukan hubungan antara gaya pembelajaran dengan kebimbangan matematik, analisis ujian korelasi Pearson menunjukkan bahawa gaya berdikari, mengelak, bergantung dan melibatkan diri mempunyai hubungan signifikan dengan kebimbangan matematik. Gaya berdikari menunjukkan hubungan negatif yang sangat lemah dengan kebimbangan matematik. Hal ini bermakna semakin tinggi kecenderungan gaya berdikari seseorang, semakin rendah kebimbangan matematik yang dialami oleh individu tersebut. Pelajar yang menggunakan gaya berdikari cenderung lebih yakin dalam menghadapi tugas matematik yang mencabar dan ini membantu mereka mengurangkan kebimbangan matematik. Gaya mengelak menunjukkan hubungan positif yang lemah dengan kebimbangan matematik. Hal ini bermakna semakin tinggi kecenderungan gaya mengelak seseorang, semakin tinggi kebimbangan matematik yang dialami oleh individu itu. Jika pelajar cenderung mengelak dari pembelajaran matematik atau menghindari masalah matematik yang kompleks, kebimbangan matematik mereka mungkin akan meningkat. Gaya bergantung menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah dengan kebimbangan matematik. Hal ini bermakna semakin tinggi kecenderungan gaya bergantung seseorang, semakin tinggi kebimbangan matematik yang dialami oleh individu itu. Pelajar yang lebih bergantung pada bantuan orang lain mungkin menghadapi kebimbangan matematik apabila mereka tidak dapat mencari bantuan atau mendapat sokongan yang diharapkan. Gaya melibatkan diri menunjukkan hubungan negatif yang sangat lemah dengan kebimbangan matematik. Ini bermakna semakin tinggi kecenderungan gaya melibatkan diri seseorang, semakin rendah kebimbangan matematik yang dialami oleh individu itu. Pelajar yang cenderung menggunakan gaya melibatkan diri mungkin lebih yakin dan percaya diri dalam menghadapi cabaran matematik sekaligus mengurangkan kebimbangan matematik. Secara keseluruhan, kesemua dapatan kajian berjaya menjawab persoalan-persoalan kajian dan mencapai tujuan kajian yang telah ditetapkan. Berdasarkan perbincangan hasil kajian, dapat disimpulkan bahawa hubungan antara gaya pembelajaran dengan kebimbangan matematik adalah timbal balik atau saling mempengaruhi. Sekian, terima kasih.